Islam merupakan penawar kepada pelbagai masalah, dan antara masalah utama yang dihadapi manusia ketika mana berinteraksi sesama manusia yang lain iaitu penyakit marah. Allah kurniakan manusia ini sifat marah, dan ini adalah fitrah manusia yang kita akan marah bila mana ada pihak yang lain melakukan perkara yang tak kita senangi. Kalau kita tak marah, maksudnya kita umpama keldai yang boleh dipukul, yang boleh disuruh dibuat apa sahaja dalam keadaan tak marah. Jadi sebagai manusia menjadi satu fitrah untuk nak kita marah. Cuma Islam meletakkan guideline untuk sekadar mana kita seharusnya marah, dalam perkara apa yang kita seharusnya marah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga marah, tetapi marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah, dan dia paling marah kalau ada perkara-perkara yang Allah larang ni manusia langkaui. Maka dalam perkara tersebut tak ada masalah untuk nak kita marah. Tetapi yang Islam galakkan kepada kita dalam bab amarah ini, iaitu kita cuba sedaya upaya untuk nak tahan diri kita, dan kemudian kita tidak melepaskannya sampai dalam keadaan yang kita tak terkawal. Kerana marah adalah kunci ataupun punca segala keburukan. Bila manusia marah, dia akan melenting, dia akan hilang akal, dia akan bertindak, dia akan bertutur dengan di luar batasan yang telah ditetapkan oleh syarak. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita dan pesan kepada sahabat Nabi yang datang meminta pesanan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dia kata, "Ausini ya Rasulullah, pesankanlah kepada aku ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "La taghdab." Jangan marah. Dia tanya lagi, "Pesan lagi pada aku ya Rasulullah." Nabi kata, "La taghdab." Dia kata, "Pesan lagi ya Rasulullah." Nabi SAW kata, "La taghdab." 3 kali Nabi pesan kat dia, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kerana Nabi tahu lelaki tersebut seorang yang pemarah. Jadi Nabi pesan kat dia supaya jangan marah. Jangan marah kat sini maksudnya is kontrol kemarahan dia. Kalau boleh jangan melenting, sebab orang yang tak boleh nak kawal amarah dia, orang yang baran, bila dia marah dia akan jadi meletup. Maka bila dia meletup tu macam-macam lah, dan mungkin sampai ke tahap yang berbahaya, boleh sampai ke tahap membunuh ataupun mengambil nyawa orang lain, wal iyadu billah. Jadi Nabi ingat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla juga sebut dalam Quran, dalam surah Ali Imran, Allah sebut kelebihan orang yang boleh menahan amarah dia. Allah kata, "Wa iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas." Allah sebut kelebihan ciri-ciri orang yang bertakwa, yang Allah akan bagi mereka ini ganjaran syurga yang seluas langit dan bumi, iaitu antaranya orang yang mampu memendam amarah dia. Maksudnya dia mampu menahan marah dia, dia boleh maafkan orang pada masa yang sama, dalam keadaan yang dia, kalau dia nak lepaskan kemarahan dia boleh, tetapi dia tak lepaskan kemarahan dia kerana dia inginkan ganjaran daripada Allah. Kadang-kadang kita boleh tahan marah kita kalau di hadapan kita tu, ataupun orang yang bagi kita marah ni orang yang lebih berkuasa daripada kita, orang yang lebih besar daripada diri kita. Tetapi kalau orang tu pekerja kita, orang tu kita rasa macam dia lebih kecil daripada kita, maka kita mungkin tak teragak-agak untuk nak marah. So kita kena ingat pesanan Allah ni, kelebihan orang yang boleh tahan amarah dia. Dan kemudian dalam hadis sendiri Nabi SAW ajar kepada kita beberapa kaedah yang boleh meredakan kemarahan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi pernah dengar 2 orang lelaki yang bertengkar sampai naik urat leher ni, marah. Dan Nabi SAW kata, "Aku tahu satu kalimah yang mana kalau kalian ucapkan, nescaya kemarahan tersebut akan berlalu pergi." Lalu Nabi kata, Nabi ajarkan dia dengan untuk nak menyebut a'udzubillahi minasyaitan, iaitu kita ucapkan memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Mungkin maksudnya kalau kita marah sebut a'udzubillah minasyaitanirrajim, a'udzubillah, kita mohon perlindungan daripada Allah. Dan kemudian tips yang kedua yang Nabi SAW ajar juga kepada kita, kalau kita marah, kita ambil langkah ke belakang. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bagi tahu, kalau marah, maka kalau kita dalam keadaan yang berdiri, duduk. Kalau dalam keadaan kita duduk, baring. Maksudnya jangan bila kita marah kita ke depan. Kadang-kadang orang bila marah dia pergi ke depan. Kalau di dalam kereta dia marah,
dia keluar daripada kereta, dia nak bergaduh. Kalau orang tu tengah duduk, dia bangun nak bergaduh. Tapi Nabi kata jangan. Maksudnya cuba tarik one step back. Sebab kalau kita ambil one step forward, dia akan mungkin meletuskan pergaduhan dan mungkin natijah dia mengundang kesan yang tak diingini. So jangan ke depan, cuba kita ke belakang. Dan kemudian dalam hadis riwayat Ahmad lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau kamu marah, tahan, diam. Nabi kata diam. Sebab kalau kita bercakap, lagi akan meletus dan atau mungkin akan menyebabkan kita maki hamun, kita mencarut. So kita tahan mulut kita masa kita marah. Dan kemudian ada satu hadis yang dikritik oleh para ulama rahimahullah, yang dinilai oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai hadis yang dhaif, iaitu hadis Nabi SAW beritahu, kalau kita marah, kita mandi ataupun kita ambil wuduk. Sebab syaitan ini, marah ni daripada syaitan, dan syaitan itu diciptakan daripada api, dan cara nak memadamkan api ialah melalui air. Walaupun hadis ni dhaif, tetapi mungkin dia boleh jadi satu tips. Kalau kita marah, kita bertenang, kita mandi dulu. Mungkin ada kelebihan dari sudut perubatan ke, saintifik ke. Tapi kalau saya sendiri marah pun, saya kalau dalam keadaan tension, kita suka tempat yang sejuk. Mungkin kita pergi mandi kolam, mandi laut, mandi air terjun. Tempat air terjun yang sejuk tu adalah tempat yang paling menenangkan kita. So apa pun maksud daripada hadis Nabi SAW ini, iaitu kita sedaya upaya kawal kemarahan kita, cari pelbagai cara untuk nak redakan kemarahan kita. Jangan lempiaskan dia kalau kita tak boleh nak kawal. Wallahu a'lam.